Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram legend ataupun kisah seram yang dicampur gaulkan menjadi kisah seram yang terkini. Kisah seram ini adalah 10 kisah seram hospital yang paling seram di dunia. Sudah tentu anda, para pendengar, mungkin anda dah biasa mendengar ataupun membaca kisah seram di hospital. Pelbagai kisah misteri dan mistik yang dikaitkan dengan hospital, apatah lagi kalau ianya adalah hospital lama ataupun hospital yang telah ditinggalkan. Dan mengapa hospital tersebut ditutup dan ditinggalkan? Ikutilah kisah seram ini. Tahukah anda, sebenarnya terdapat 10 kisah seram di hospital yang didakwa hospital paling seram di dunia. Kenapa ia dikatakan paling seram? Pastinya ada kisah pelik yang berlaku di hospital tersebut. Kisah yang pertama iaitu Norton Hall, Britain. Norton Hall awalnya adalah sebuah rumah mewah sampai Perang Dunia yang Kedua ketika diambil oleh pasukan Amerika sebagai tempat untuk tentera yang cedera sehingga Perang Teluk. Bangunan ini kemudian ditinggalkan pada tahun 1995. Dikabarkan tentang kejadian seram ataupun cerita hantu yang terkenal adalah adanya suara gadis muda yang menangis namun tidak ada sosoknya. Hanya kedengaran suara perempuan muda yang menangis teresak-esak di dalam bangunan tersebut. Namun tidak pernah kelihatan sosok wanita yang menangis itu. Orang-orang percaya bahawa wanita muda itu adalah pelayan yang pernah menjadi mangsa perkosaan dan pembunuhan anak pemilik rumah mewah Norton Hall. Sesiapa saja yang melalui di kawasan itu akan kedengaran bunyi tangisan perempuan muda tersebut. Sehingga kan paranormal sendiri pun tak berani untuk nak pergi ke rumah itu, sehinggalah akhirnya rumah itu terbiar begitu sahaja. Kisah yang kedua pula iaitu Several dekat negara Britain. Hospital Several di Britain ini juga dikenali atas kaedah rawatan aneh dan sangat mengerikan terhadap pesakit mental seperti lobotomi frontal sampai terapi kejutan elektrik sekalipun. Dibuka pada tahun 1913, Several ditutup pada tahun 1990-an. 91 ke 92 ke tidak pasti, namun tidak bagi pemburu hantu. Namun hospital ini juga dikabarkan banyak para paranormal ataupun pemburu hantu yang datang dekat hospital Several di Britain ini. Kemudahan bilik mayat dengan kabar angin, seringnya suara menyayat hati yang sangat misteri di hospital ini. Sebab itulah hospital ini sangat heboh dengan kisah-kisah mistik dan seram, sehingga kan ramai pawang-pawang ataupun bongo-bongo yang datang untuk nak menghalau ataupun nak menangkap hantu-hantu yang berada di hospital ini. Kita ikuti dengan kisah seram yang ketiga iaitu Ararat Lunatic, terletaknya di negara Australia. Ketika ini rumah
sakit jiwa ini dikenal dengan nama Aradel. Namun semasa dibuka pada tahun 1967, diberi nama Ararat Lunatic dan menjadi yang terbesar di negara Australia. Namun Asylum ini mempunyai kaedah rawatan mental yang mengerikan dan aneh untuk puluhan ribu pesakitnya. Selama 130 tahun ia beroperasi, ada 13,000 pesakit yang telah meninggal dunia. Maka tidak hairanlah mengapa kisah-kisah angka ataupun kisah-kisah seram yang muncul dekat hospital ini, termasuknya adanya pelancongan bilik mayat. Mahu cuba tentang kisah seram ataupun uji nyali di hospital ini? Itulah kisah seram dekat hospital Ararat Lunatic ini. Walaupun kisah ni tak berapa kita nak dengar kisah seram, namun dia mengkisahkan tentang apa yang pernah terjadi dekat hospital-hospital yang dikaitkan dengan kisah seram ataupun yang paling seram di dalam dunia ni. Kisah yang seterusnya iaitu Beach Ward Lunatic, terletaknya di Australia. Awalnya hospital sakit jiwa ini dikenal dengan nama Meadow Lunatic, dan rupanya Beach Walk ini merupakan saudara dari rumah sakit Ararat di Australia dan dibuka selama 128 tahun sebelum akhirnya ia ditutup pada tahun 1995. Kisah yang mengerikan yang muncul di Beach Ward adalah doktor yang menggunakan pesakit sebagai objek eksperimen gila mereka. Anda bayangkan macam mana? Ada 9,000 pesakit yang meninggal di Beach Ward, termasuk gadis muda. Menjadi sebuah kisah misteri yang dilempar keluar daripada tingkap hospital tersebut. Kita teruskan kisah yang seterusnya, iaitu kisah yang kelima, Sayang Pun Psychiatry dekat Hong Kong. Rumah sakit jiwa ini dibina di Sai Ying Pan pada tahun 1892. Namun rupanya mempunyai gelaran sebagai rumah hantu High Street kerana banyaknya cerita seram yang muncul. Awalnya hospital ini menjadi tempat tinggal staf jururawat sampai Perang Dunia yang Kedua. Kabarnya tentera Jepun menggunakan bangunan ini sebagai ruang eksekusi, iaitu ruang untuk menjalankan hukuman kepada pesalah-pesalah. Sehingga cerita suara wanita menangis yang mengakibatkan kisah misteri tentang roh-roh yang dipenggal yang mengembara di lorong, yang menjadi sebuah kisah seram ataupun kisah normal di hospital ini. Bayangkan macam mana ketika Perang Dunia yang Kedua, ketika itu tentera Jepun telah menggunakan bangunan ini sebagai tempat untuk menjalankan eksekusi kepada pesalah-pesalah yang dianggap oleh tentera Jepun ataupun mangsa-mangsa yang telah ditawan, ditangkap lalu dibunuh, dipenggal kepala mereka di dalam bangunan hospital ini. Sebab itulah roh-roh orang-orang yang telah dipenggal oleh tentera Jepun tadi sedang mengembara di dalam ruang-ruang hospital ini. Kita teruskan dengan kisah yang ke-6, iaitu Taunton Stick, Amerika Syarikat. Taunton Stick dibangun pada tahun 1854 sebagai hospital sakit jiwa dan mempunyai sejarah yang sangat mengerikan. Salah satunya adalah Jan Topan, seorang pembunuh bersiri
yang sudah menghabisi nyawa 31 jururawat. Bahkan kabar angin juga menyebutkan adanya doktor dan jururawat yang melakukan ritual syaitan dengan mengorbankan salah satu pesakit. Belum lagi penglihatan bayangan lelaki misteri yang menjadi hal biasa yang boleh kamu lihat semasa kamu berkunjung dekat hospital ni. Cuba anda bayangkan macam mana seorang pembunuh yang bersiri. Biasanya bila disebut pembunuh yang bersiri ni, dia akan melakukan pembunuhan seorang demi seorang, sehingga kan dia telah menghabiskan nyawa 31 orang jururawat yang bertugas dekat hospital ni. Pembunuh ni sebenarnya dikaitkan dengan sakit mental ataupun sakit jiwa, sehingga kan dia sanggup melakukan 31 pembunuhan ke atas jururawat di hospital ini. Dan ada juga kisah yang berlaku dekat hospital ni, iaitu seorang doktor dan jururawat yang telah melakukan ritual. Ritual ni iaitu memanggil syaitan ataupun untuk nak menghalau hantu-hantu yang ada dekat hospital ni. Jadi dia telah pun mengorbankan salah satu pesakit mental dekat situ. Untuk nak melakukan ritual pemanggilan syaitan tadi. Dan ada juga kisah yang pernah terjadi kat hospital ni, apabila telah melihat ataupun telah melihatlah ke penglihatan bayangan sesosok lelaki yang misteri yang selalu saja diceritakan oleh para pengunjung dekat hospital ni, sudah menjadi hal yang sangat biasa diperdengarkan oleh penghuni hospital ini ataupun orang-orang yang datang berkunjung dekat hospital ni. Kisah yang ketujuh iaitu Athens Mental, Amerika Syarikat juga. Hospital sakit jiwa Athens ini dibuka pada tahun 1974 dan selama bertahun-tahun penerima pesakit gila. Pada tahun 1950-an, hospital ini merawat lebih daripada 1,800 pesakit dan terkenal kerana prosedur lobotomi yang mengerikan. Anehnya, hospital ini merahsiakan dengan ketat identiti pesakit. Siapa saja pesakit yang akan masuk dekat hospital ni, identiti pesakit dia akan dikawal dengan ketat, sehingga kan orang luar ni memang tak dapat nak kenal pasti tentang pesakit, nama-nama pesakit yang ada dekat hospital ni. Belum lagi dengan ditemukan 1,900 mayat yang berada di bawah bangunan tersebut. Salah satu kisah yang sangat mengerikan adalah hilangnya pesakit wanita pada tahun 1978 dan dijumpai setahun kemudian di bangsal dengan percikan darah di lantai yang dapat dilihat sampai saat ini. Itu adalah terjadi kisah misteri apabila telah terlihat tentang seorang wanita yang mati dan darah wanita ini telah terpercik-percik di atas lantai bangunan tersebut. Lokasi dia rahsia, tidak diberitahu oleh pencerita ataupun penulis. Jadi inilah saja yang dapat digambarkan kepada anda tentang kisah-kisah seram hospital. Dan kita lanjutkan dengan kisah yang ke-8, iaitu Royal Hope, Amerika Syarikat. Hospital ini terletak di St. Augustine, Florida. Hospital Royal Hope awalnya adalah rumah sakit tentera. Rumah sakit iaitu bagi para tentera yang digunakan pada tahun 1984 hingga 1821 sebelum akhirnya dihancurkan. Ketika dibina semula dan memperbaiki saluran air, beberapa pekerja bangunan mendapati bahawa hospital itu dibina di atas kuburan lama kerana banyak tengkorak-tengkorak manusia dan tulang-tulang manusia yang kelihatan di situ.
Hal itu yang membuatnya sering kali kejadian yang tak masuk akal, seperti peralatan perubatan yang bergerak dengan sendiri, ada yang bergerak di bawah kaki, dan cerita seram lain yang membuat Royal Hope dikaitkan dengan kisah-kisah misteri, mistik dan kisah-kisah seram. Apabila melihat barang-barangan hospital seperti almari, kerusi dan peralatan hospital yang boleh bergerak dengan sendirinya tanpa digerakkan oleh seseorang. Mungkin ini dikaitkan dengan roh-roh yang jahat yang berada dekat hospital ni untuk nak menakut-nakutkan para pengunjung dan juga para pekerja yang berada dekat hospital ni. Kerana dikaitkan dengan kisah seram bahawa hospital ini dibina di atas tanah perkuburan, apabila para pengkaji telah menyelidik dan mendapati banyak rangka-rangka manusia yang berada di bawah tapak hospital tersebut. Kita teruskan dengan kisah yang ke-9, iaitu Hospital Lama Changi, Singapura. Hospital ini telah dibina pada tahun 1935. Hospital Lama Changi menjadi salah satu laban yang paling berhantu di Singapura selama bertahun-tahun. Saat dibina pertama kalinya, bangunan ini adalah hospital tentera yang kemudiannya dijadikan penjara oleh tentera Jepun sampai ruang penyiksaan. Pada tahun 1997, hospital ini berhenti beroperasi dan ditinggalkan. Banyak pemburu hantu cuba merakam aktiviti supranatural di sini dan mencari pertemuan mengerikan seperti suara maupun penampakan misteri. Kisah yang seterusnya, iaitu kisah yang ke-10, iaitu Tranquil Sanatorium di negara Kanada. Tranquil Sanatorium terletak di berhampiran tasik Kamloops, Kanada. Awalnya tempat ini digunakan untuk merawat pesakit batuk kering ataupun pesakit TB, dan akhirnya menjadi hospital pada tahun 1907. Namun pada 1950-an, Tranquil ditutup. Semenjak itu kisah seram terus muncul, seperti ada bola mengembang sendiri di malam hari atau suasana sejuk yang tak masuk akal. Bola yang mengembang ni dikaitkan dengan bola gas yang selalu kelihatan di hospital tersebut oleh orang yang berada persekitaran berdekatan dengan hospital tersebut. Tapi tidak tahu bola itu berasal daripada mana dan kenapa bola itu muncul di bangunan tersebut. Ataupun kisah yang lain, iaitu ataupun suasana sejuk yang tak masuk akal yang sering dirasai oleh jururawat yang bekerja dekat hospital tu, ataupun suasana sejuk yang dapat dirasai oleh orang-orang yang melalui kawasan tersebut. Sedangkan hospital ni dah tutup lama, aircon pun dah tak ada lagi, tapi kenapa hospital ni merasa bahang yang sangat sejuk, dingin. Dan ada cerita yang seterusnya, iaitu dikabarkan tentang mengenai jururawat yang dibunuh oleh pesakitnya dekat hospital ini. Itulah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda tentang 10 kisah seram hospital yang sangat menyeramkan. Apa-apa pun, aku nak mengucapkan terima kasih kepada anda kerana telah mendengar kisah seram daripadaku. Semoga anda berbahagia selalu. Dan aku mengucapkan terima kasih dan selamat berjumpa lagi. Bye.